Lihat dan dengar hai ini cerita, moga menjadi santapan jiwa. Banyak pengajaran yang kita terima, jadi pedoman di hari muka. Hormat menghormati haruslah ada, tanamkan semangat sayang negara. Warisan bangsa jangan dilupa, banyakkan doa aman Malaysia. Sahabat-sahabat janganlah masa muka, bergurau senda ahai kita gembira. Sahabat-sahabat janganlah masa muka, bergurau senda ahai kita gembira. Sahabat-sahabat, 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 sahabat kita. Assalamualaikum, Nyek. Waalaikumsalam. Awak dah minum susu lembu ke? Semut. Tak maulah. Terima kasih. Siapa sahabat kita minggu ini, Semut? Itulah sang lembu. Dalam episod ini ada banyak segmen-segmen yang menarik dan pasti kawan-kawan akan suka. Dalam segmen mengenal sahabat minggu ini, kawan-kawan akan mengenal sifat, bentuk dan asal-usul lembu. Wow, lagu lembu pun menarik juga tahu. Tak sabar-sabar nak tengok rakan-rakan kita menyanyi dan menari. Dalam segmen cerita peribahasa, kita ada boneka. Peribahasa kita kali ini ialah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Maksudnya berfikir dahulu sebelum membuat sesuatu keputusan. Segmen tahukah anda, sahabat-sahabat kita akan menceritakan kajian mereka tentang perkara unik tentang lembu. Segmen kerap tangan saya berkonsep sahabat ni saya suka sangatlah. Menggunakan bahan-bahan kita semula, kita boleh membuat kerap tangan lembu dari sarung kaki. Macam mana tu? Baguslah segmen-segmen kita semua ni. Sekarang mari kita saksikan lembu sahabat kita. Terima kasih Nyek-Nyek dan Semut. Kawan-kawan tentu kenal saya. Sayalah lembu. Kami adalah salah satu daripada haiwan ternakan yang terdapat di Malaysia. Pada zaman dahulu, lembu menjadi harta yang sangat berharga. Seperti kata bidalan, lembu kerbau penuh sepadang. Lembu juga menjadi alat yang penting bagi sektor pertanian dan pengangkutan, di mana lembu digunakan bagi membajak sawah dan sebagai haiwan penarik kereta lembu. Nyam, 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 nyam. Enak betul lah. Kami adalah haiwan pemakan daun atau maun. Makanan utama kami adalah rumput, daun-daun dan pucuk pokok. Kami adalah mamalia, kerana itu kami berdarah panas. Lembu membiak dengan cara melahirkan anak dan menjaga anaknya sehingga dewasa. Lembu betina bunting selama 8 hingga 9 bulan. Biasanya, lembu akan beranak 3 ekor dalam tempoh 2 tahun. Dan lembu betina juga menyusukan anaknya. Kami hidup dalam keluarga yang besar, tetapi hayat kami tidak panjang kerana kami dipelihara manusia untuk daging dan susu. Jenis lembu yang berlainan diternak bergantung kepada tujuan penternakannya. Bila umur kami cukup 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, kami akan dijual atau dikorbankan. Bila malam hari, kami akan mengeluarkan rumput yang separah hadam itu dan kami akan mengunyah semula sampai hancur
dan baru telan masuk dalam perut. Kelakar kan? Oleh kerana kami ni binatang yang tak tahan panas, jadi biasanya kami akan tidur pada waktu tengah hari antara jam 11 hingga 12 tengah hari. Kami akan berteduh di bawah pokok yang rindang, berehat sambil makan lagi. Jadi kawan-kawan, bersyukurlah dengan kejadian Allah yang maha ajaib ini. Jika kawan-kawan ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai kami, rajin-rajinlah berkunjung ke perpustakaan dan ke Zoo Negara. Lembu punya susu sapi dapat nama. Lembu punya susu sapi dapat nama. Pepatah orang tua-tua, pepatah orang tua-tua. Lembu berguna bagi kita untuk membajak di sawah, menolong ibu dan ayah untuk mencari rezeki, untuk mencari rezeki. Lembu punya susu sapi dapat nama. Lembu punya susu sapi dapat nama. Pepatah orang tua-tua, pepatah orang tua-tua. Lembu berguna bagi kita untuk membajak di sawah, menolong ibu dan ayah untuk mencari rezeki, untuk mencari rezeki. Lembu punya susu sapi dapat nama. Lembu punya susu. Seronok betul lah lagu ni. Saya suka. Baiklah kawan-kawan, cerita kita minggu ini tentang seekor lembu yang tidak boleh menerima ketentuan ilahi, qada dan qadar. Lembu, macam-macam dia nak jadi. Kita saksikanlah. Inilah kisah lembu yang tak puas hati dan tak pernah bersyukur dengan kejadiannya. Ia sering ingin menjadi binatang-binatang lain seperti rama-rama, burung, beruang dan macam-macam lagi. Mungkin jika saya menjadi seekor burung, saya boleh terbang tinggi hingga mencapai awan. Pemandangan mungkin cantik dari atas. Lalu saya pun berdoa kepada Allah supaya menjadikan saya seekor burung. Begitulah doanya sang lembu tadi. Wah, cantiknya. Alam ini penuh dengan warna-warni purnama dan corak gunung ganas. Sedang burung lembu tadi terbang menikmati alam, tiba-tiba datanglah seekor burung yang besar untuk menangkapnya. Jadilah satu pergaduhan. Dia mengajar dan terus mengajar. Burung yang kecil tadi, kejadian lembu tadi, berfikir pula, burung tadi amat besar. Terbang laju dikejarnya. Saya tak mau jadi burung lah. Ya Allah, jadikanlah saya seekor badak. Badak adalah binatang yang besar dan kuat. Siapa yang berani mengganggu badak? Maka dengan tidak semena-mena bertukarlah burung itu menjadi seekor badak.
Ya. Sayalah badak yang gemuk besar dan sangat garang. Bunyi badak. Sedang badak duduk sendirian ni, tiba-tiba datang seorang pemburu mengajarnya. Pemburu itu ingin menembak gajah itu. Kejar mengejar pun menjadi semakin tegang. Akhirnya badak itu dapat menyelamatkan diri dari kejaran pemburu itu. Ya Tuhan, saya tak mahu jadi badak lagi. Nanti saya mati tanpa kulit di badan. Jadikanlah saya seekor rama-rama. Dengan tidak semena-menanya badak itu tadi bertukarlah menjadi rama-rama. Wah, cantiknya kepak saya. Sekarang saya akan bersembunyi di celah pokok. Pemburu tentu tidak boleh jumpa saya. Tiba-tiba burung datang. Ternampak rama-rama cuma mematuk rama-rama. Burung yang besar tadi yang mematuk. Mematuk lagi dengan pantas rama-rama menyembunyikan diri dari patukan burung besar itu. Akhirnya rama-rama terselamatlah dari kejaran burung itu. Kalau macam ni, saya tak nak jadi rama-rama lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku seekor ikan. Maka dengan tidak membuang masa lagi, bertukarlah rama-rama lembu tadi menjadi seekor ikan. Seronoknya jadi ikan. Saya akan berenang jauh dari burung itu. Wah, makan sedapnya. Tiba-tiba ada cacing atas pancing ni. Apa ni? Apa yang terjadi ni? Ya Allah, saya tak mau jadi ikan lagi lah. Jadikanlah saya seekor lembu. Lembu asal pun, tolonglah saya. Dengan tidak semena-mena Allah makbulkan permintaan ikan tadi. Maka jadi asallah lembu. Aduh, macam-macam saya dah jadi. Tapi lembu juga yang bagus. Kalau saya disuruh mengerjakan tanah sawah berekar-ekar pun saya redha. Inilah lebih baik daripada dimakan binatang lain atau dibunuh oleh pemburu untuk kulit saya. Sekarang saya faham, kita mestilah bersyukur dengan pemberian Allah. Tuan saya dah datang ni. Saya pergi dulu. Begitulah kisah cerita lembu yang ingin menjadi bermacam-macam binatang. Akhirnya ia jadi lembu kembali. Hendaklah kita bersyukur dengan apa yang terjadi kepada kita. Apa kawan-kawan yang termenung sangat ni? Sekarang kita akan bersama Nyut Ganta menceritakan keunikan sahabat kita, lembu. Tak. Awak tahu tak sahabat kita minggu ini siapa? Ya, saya tahu. Siapa? Sahabat kita kali ini tidak lain dan tidak bukan ialah LEMBU, lembu. Oh, lembu. Baiklah kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua. Tahukah kawan-kawan, lembu tidak mempunyai gigi atas? Kentut lembu termasuk penyebab utama pemanasan global. Sebagai perbandingan, perut bayi hanya boleh memuatkan susu sebanyak 60 ml pada suatu masa. Manakala perut orang dewasa mempunyai kapasiti paling maksimum ialah 1.5 liter. Namun lembu boleh memuatkan makanan sebanyak 300 liter dalam perutnya. Lembu sibuk makan rumput di waktu siang. Dan lembu mengunyah makanan di waktu makan. Tanda lembu melintas hanya terdapat di Negeri Sembilan. Kelakar betul lah. Lembu lebih suka ditarik hidungnya kerana ia agak malas berfikir. Nilai atau harga lembu adalah sangat tinggi dibandingkan dengan harga tanah yang tiada nilainya di Afrika. Najis lembu dijadikan makanan ringan atau dessert oleh satu-satu kaum di Afrika kerana ia mengandungi
klorofil yang tinggi. Iya, begitu berguna sekali lembu di Afrika ni tak? Ya, Baiklah kawan-kawan, semoga info ini dapat memberi satu pengajaran pada kawan-kawan semua. Betul tak? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan, apa khabar semua? Pada hari ini, Farah akan berkongsi dengan kawan-kawan semua membuat satu kraft tangan lembu. Bahan-bahan yang diperlukan, kertas warna, stapler, gunting, cawan styrofoam, cellophane tape, selai sarung kaki, mata Google. Mula-mula, kita akan membuat bahagian mulut lembu dulu. Farah akan menggunakan kertas berwarna merah jambu. Farah bentukkan mulut lembu. Telah pun siap. Sekarang, kita akan membuat bahagian lubang hidung lembu pula. Kita akan menggunakan kertas keras yang berwarna hitam. Gunting berbentuk daun ya kawan-kawan. Telah pun siap. Seterusnya kita akan membuat bahagian muka lembu yang hitam di depannya. Okey, kita gunting berbentuk daun ya. Gunting. Inilah contoh bahagian muka lembu. Bahagian lidahnya pula, Farah menggunakan kertas keras yang berwarna merah. Inilah lidah lembu. Matanya pula senang je kawan-kawan. Inilah contohnya. Farah menggunakan kertas putih dan kertas hitam. Bentuknya bulat sahaja kawan-kawan. Sekarang kita akan membuat bahagian telinga lembu pula. Sama ya kawan-kawan, menggunakan kertas keras yang berwarna hitam. Telinga lembu juga berbentuk daun. Inilah contohnya. Akhir sekali kita akan menggabungkan kesemua bahagian-bahagian lembu. Di bahagian tumit, kawan-kawan pastikan dia berada di atas. Mula-mula kita akan meletakkan bahagian depan mulut lembu. Farah menggunakan cellophane tape untuk melekatkan kesemua bahagian-bahagian lembu. Kemudian kita akan menampalkan bahagian muka lembu dan sebelah lagi. Seterusnya, kita akan menampalkan matanya. Farah menggunakan cellophane tape ya kawan-kawan. Kawan-kawan juga boleh menggunakan cellophane tape ataupun gam. Matanya sudah, mulutnya sudah, lidahnya pula. Kawan-kawan letakkan di bahagian bawah. Akhir sekali, barulah kawan-kawan menampalkan telinga lembu. Comel kan kawan-kawan? Kalau Farah boleh buat, kawan-kawan pun mesti boleh buat. Kawan-kawan jangan lupa mencuba ya.
minit saja kawan-kawan. Dengan itu, Farah mengucapkan selamat mencuba. Senang buat kerap tangan lembu ni. Tampal sana, tampal sini, goyang sana, letak sini, dah pun jadi. Guna bahan kita semula pula tu. Tak susah kan, Semut? Semut, kenapa ada bidalan kurang cerdik seperti lembu? Sebenarnya lembu ni agak pintar juga. Cuma pergerakan dia tu perlahan. Lembu ni binatang yang tak ada disiplin kan kawan kita ni. Buang najis merata-rata. Tidur pula berkumpul di tengah-tengah jalan raya. Tapi kita bukan lembu. Kita ada disiplin. Ya, disiplin. Itu adalah amalan kita. Apa itu disiplin? Saya tak tahu lah. Disiplin tu peraturan-peraturan yang harus kita ikut. Seperti contohnya, naik bas mesti beratur. Pergi sekolah mesti berambut pendek. Masuk ke kelas mesti mengikut waktu. Dan banyak lagi lah. Macam tu. Barulah saya faham. Kawan-kawan semua, kita mesti mempunyai disiplin untuk ke sekolah ke, nak ke mana ke. Biar saya nak berpantun, boleh? Boleh. Dengar ya, Semut ya. Bila pagi berarak awan, bila petang semakin redup, jadikan disiplin satu amalan, baru mudah mengatur hidup. Baiklah kawan-kawan, kita dah pun berada di hujung rancangan. Semoga kita berjumpa di hari dan waktu yang sama. Jumpa lagi. Lihat dan dengar hai ini cerita, moga menjadi santapan jiwa. Banyak pengajaran yang kita terima, jadi pedoman di hari muka. Hormat menghormati haruslah ada, tanamkan semangat sayang negara. Warisan bangsa jangan dilupa.